Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, selamat usai kita mengerjakan ibadah tarawih, berpuasa. Apa khabar saudara-saudara semua? Saya mendoakan saudara sihat walafiat. Malam ini adalah malam istimewa ya saudara. Kalau suka sila like. Saya tak dapat baca jauh. Mata dah rabun. Jadi siapa jauh sangat dia tak perlu buat lek pada apa ini saya punya technician apa ini pakar ini tak dapat dia kena tak nampak dia kata okeylah tu. Okey saudara, jadi saya tak mau membuang waktu kita sebab ada tetamu istimewa saya, jadi saya akan meneruskan pencerahan malam ini berhubung dengan apa COVID dulu ya. Laporan COVID kena sentiasa dibuat macam mana negara kita kena serang. Hari ini tanggal 7 Ramadan saudara, 7 Ramadan dan hari yang ke-8 kita membuat solat tarawih. Hari ini 19 April 2021, kes baru 2078 dan kematian ada 8, jumlah kematian adalah 1386. Di Sabah nampaknya ada peningkatan, semalam 112, hari ini 125. Labuan kekal 6 orang. Di Sarawak, ini Sarawak ni masih lagi merunsingkan saya ya, sebab angka di Sarawak adalah sejumlah semalam 508, hari ini 589 warga Sarawak yang dijangkiti oleh virus corona. Di Kedah ada 48, di Pulau Pinang. Cik, awak lagu tu. Waduh, combi. Nana, awak demo tak ada depa tak mau raya ke? Ni di Penang naik 91, semalam 84. Di Perak ada 43. Yop, Abang Tebin, Mikema Yop, semalam 35. Janganlah merayap. Bulan puasa ni duduk di rumah aja. Kita berusaha untuk memutuskan jaringan COVID-19 ni. Di Selangor, saya ngeling kepala lah Yop. Selangor ni negeri saya ni, tempat saya berada sekarang ni, semalam 431, hari ni 457. Quite high lah, tinggi lah 457 Cik Noh. Kemudian di Kuala Lumpur bila persatuan 153. Di Putrajaya 3, di Negeri Sembilan naik lagi. Aduh, gapo. Datuk orang mana? Saya orang Perak. Sabur ni Cik Noh. Sabur ni bagi tahu demo ni. Sabur Cik Noh, jangan risau. Di Negeri Sembilan 91, di Melaka 27 naik Serang Rosi Lendu, Selashim. Di Johor, alhamdulillah semalam 387, hari ini 115. Di Pahang naik semalam 15, hari ini 32. Di Terengganu turun semalam 16, hari ni balik single digit 8. Di Perlis alhamdulillah satu jangkitan. Di Kelantan Mek apa demo ni Kelantan ni tak saya nak raya ke? Naik ni, meningkat ni, tinggi ni. Hari ni 290 jadi saya mengharapkan supaya warga di Kelantan, di Sarawak, di Selangor kalau boleh pastikan adakan penjarakan sosial, pakai tutup-pelitup ni. Kemudian saudara, itu laporan tentang COVID-19. Dan sebelum saya mulakan, kita dengar dulu nasihat daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Dia kata berapa banyak manusia yang masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafan sedang ditenun, sedang dijahit. Jadi kalau hidup kita ni pertunangannya lah kematian saudara. Jadi janganlah nak hebat-hebat sangat rasa diri tu. Kemudian katanya lagi, jadikanlah akhirat itu di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Dan berkatalah, kata ini Imam Syafi'i, berkatalah sekehendak hatimu untuk menghina kehormatanmu. Diamku dari orang hina adalah suatu jawapan. Bukanlah artinya aku tidak mempunyai jawapan, tetapi tidak pantas bagi singa meladani anjing. Kalau kita singa tak payahlah buat perangai macam anjing. Itu ni peringatan pada orang politik. Anda singa, anda pejuang bangsa, tiba-tiba anda bersikap macam seorang maaflah, saya tak mau menggunakan bahasa yang tidak baik bulan-bulan puasa gini saudara. Itu adalah kenyataan daripada Imam Syafi'i. Baik saudara, jangan lupa e-commerce. E-commerce ni pertama sekali berhubunglah dengan Azhar. Kita berniaga 9/10 daripada pendapatan yang baik itu datang daripada perniagaan. So berniagalah saudara ya. 9/10 itu pendapatannya yang baik kata baginda Rasulullah SAW. Jadi berhubung dengan Azhar 011
011-330-41241. 011-330-41241. Kalau bersama dengan Azhar, jangan lupa buku-buku saya. Iaitu antara bukunya lah Diary dari Penjara, yang dicatat merupakan diary catatan selama 6 tahun. Allahyarham almarhum Datuk Harun Idris. Sewaktu beliau berada dalam penjara, beliau menulis catat diary-nya. Cantik buku tu. Sila berhubung dengan Azhar ataupun boleh memesan rendang tok. Itu produk ibunya. Rendang tok ataupun bahulu berdal. Kita orang Perak, yuk. Dan apa ini, bahal pula tu, banyak sangat masuk. Jangan ganggulah, Jikom. Kemudian apa ini juga 017-711-4300. 017-711-4300 Siti Pareha. Siti Pareha, dendeng manis Siti Pareha. Ini produk menantu saya. Busykan dia, sibukkan dia, ya saudara. Dan kalau saudara tinggal di sekitar Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Syauqi untuk mendapatkan buah-buahan segar yang diimport, harga di bawah pasaran. Berhubung dengan Syauqi 012-357-5703. Kemudian jangan lupa lah saudara, produk sahabat kita ni. Sahabat kita Roslan Ishak, 019-691-4248. Saya tahu ada teman-teman yang mengirim kepada saya, Tok, dia kata bahawa dalam keadaan sekarang ni duit tak berapa nak ada ni, walaupun e-commerce. Tak apa, saya mewawarkan supaya kalau mana ada kesempatan, saudara bolehlah untuk memesan daripada saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Iaitu produk yang dihasilnya adalah produk daripada kelapa sejati. Dia ada krisik, ada cuka kelapa yang membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit. Berhubunglah dengan saudara Ishak, boleh layari dalam Facebook dia Kelapa Sejati ataupun di Instagram Kelapa Sejati. Dan akhir sekali, jangan lupa musim kita berpuasa ni, produk penghasilan daripada saudara Zul daripada toko jamu Kemaman. Saya tengok yang elok untuk bulan puasa ni pada saudara adalah minuman madu habatus saudah plus dan juga tunjuk langit. Jadi saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449. Ya, berhubunglah dengan saudara Zul untuk mendapatkan produk-produk ini. Okey saudara, selesai e-commerce, selesai sirah sementara. Salam impian satu Malaysia. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan mewawarkan. Ini kehendak rakyat. Rakyat dengan tak ada duit, dengan susah sekarang ni. Dan mereka yang berada di kumpulan wang simpanan pekerja masih lagi bersikap macam pakak kuali. Buat tak tahu je. Tak ada langsung bersimpati. Ramai saya dapat kiriman teman-teman yang tidak memperolehi wang yang dituntut daripada iSinar ke, iLestari ke. Begitu juga dengan mereka sekarang ni sudah diburu ketakutan. Besar kemungkinan kenderaan mereka akan disita oleh pihak bank. Rumah akan disita. Jadi maka berduyun-duyunlah nanti warga kita pergi ke mahkamah untuk mempertahankan hartanah mereka yang akan diambil oleh pihak bank kerana tak dapat bayar. Sebab tuntutan moratorium tidak dilaksanakan. So, saya amat bersempati dengan teman nak buat macam mana. Sepatutnya pimpinan negara boleh buat with the stroke of pen saja, tak ada masalah. Saudara, dan saya ingin mengingatkan kepada saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, negara kita akan bankrupt. Sebab itu kita menuntut supaya parlimen segera dibuka semula, supaya ada check and balance, imbang perbelanjaan. Kalau tidak nanti perbelanjaan negara sekarang bertambah susah. Perdana Menteri pun kata kita tak cukup duit. Ya. Baik saudara, tajuk kita malam ini adalah malam penuh sejarah. The historical nights dalam hidup kita. Tapi sebelum tu biar saya santun dulu sama pantun Pak Nazil. Pak Nazil daripada Perlis. Apa kata pada Pak Nazil? Dia kata, budak-budak memetik lenggudi, jual di Kuala mendapat laba. Bangsa tidak mengenang budi, dibeli gula, dibalas tuba. Ini Pak Nazil dia menyindir orang yang tak mengenang budi ni. Kemudian katanya lagi, pokok tasbih sama keladi, tepi perigi nampak jelas. Jangan terlebih menanam budi, apatah lagi tidak berbalas. Ya, kalau kita tanam budi pun tak berbalas, nak tanam budi macam mana lagi? Jadi membaik pada hadnya lah. Ini tak tahulah, saya rasa mungkin Datuk Pak Nazir ni dia menyindir Presiden UMNO Zahid.
baik-baik sangat pun akhirnya apa jadi pada UMNO. Itu keadaannya sekarang. Dan saudara ingat bahawa saya tidak bertanggungjawab ke atas mana-mana komen ataupun mereka yang menyunting semula live saya ini untuk dimasukkan dalam YouTube. Itu tanggungjawab anda. Jadi saya tidak bertanggungjawab. Kerana itu kalau saudara nak buat komen dan sebagainya berfikir panjang. Dan saya mohon supaya saudara gunakanlah bahasa yang baik dalam bulan puasa. Kita ni warga bangsa cinta damai. Kita tidak mahu menggunakan bahasa-bahasa yang tak baik. Baik, saudara. Dan seringkali saya katakan bahawa kebajikan didahului, rakyat disantuni. Itulah keadaannya hari ini. Barang di pasaran mahal. Ayam dah naik RM10. Ikan kembung pun dah RM20. Saya tak tahulah apa nak jadi pada rakyat negara kita ini. Kita semakin terhimpit oleh kehidupan yang semakin sukar. Baik, saudara. Seharusnya malam ini saya memberi pencerahan tentang kedudukan kewangan negara. Yang saya melihat semakin tenat. Dan ini diakui oleh Perdana Menteri sendiri. Tapi bicara tentang kewangan negara, tentang kedudukan ekonomi negara, saya tangguhkan dulu kerana malam ini saya ada seorang tetamu istimewa. Tamu saya ini kerana beliau hadir dan dia antara perakam waktu yang banyak orang tak tahu. The woman behind the scene. Bersama-sama dengan saya adalah Cik Nur Hajran Matno. Beliau adalah seorang peguam kanan yang juga pada malam kita kehilangan kuasa UMNO Barisan Nasional tumbang. Waktu itu beliau berada bersama-sama dengan Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Rosmah. Waktu itu beliau dapat melihat. Apa khabar Cik Nur? Baik, Alhamdulillah. Boleh cerita pengalaman Cik Nur sebagai peguam dulu. Ini peguam kanan ni, saudara. Saya tak risau dah sekarang ni sebab ramai kawan-kawan saya peguam. Jadi kalau apa-apa, see me in court, I got the lawyer. Sila. Apa ni? Datuk nak saya cerita pasal pengalaman saya peguam ataupun pengalaman saya sebagai peguam? Pengalaman sebagai peguam dalam dunia korporat sebelum politik lagi. Silakan. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga viewer yang sedang menonton kita berdua ni. Saya tadi berkata dengan Datuk, kita ni bersantai sangatlah malam ni. Betul. 1.3 ni. 1.3 ni. Alhamdulillah. So, saya mula-mula jadi peguam tahun 1988, Call to the Bar. Okay. Lepas tu saya jadi peguam. Selepas beberapa tahun saya masuk bidang corporate menjadi penasihat undang-undang in-house general counsel dekat DRB Highcom Berhad. DRB yang mengambil alih Proton. Yes. Jadi masa tu Tan Sri Yahya tak? Masa tu saya Saleh Sulong. Saleh, okey. Jadi orang baik tu dengan Maznah tu. Yes, Datuk Maznah Jalil. Itu semua baik barisan pengarah lah. Ya. Jadi saya masa tu disuruhnya menjaga opening of KLIA. Sebab masa tu kan DRB ada Air Asia. So kita menyediakan fasiliti sebab ramai orang tak tahu Air Asia dan juga DRB Highcom diberi second ground handling license. Satunya dulu MAS. Lepas tu DRB diberi license sebab kita ada Air Asia. So kita ada ground handling. Jadi Air Asia tu masa tu milik apa DRB Highcom. Macam mana boleh berpindah tangan pula kepada ini? I think liability melebihi ni lah. So itu ada lagi satu cerita lah. So lepas KLIA dibuka, saya diserap masuk untuk menjaga electrified train project Rawang Ipoh, the first phase. 2.36 billion. Kereta laju. Yes. Jadi saya orang kata apa? Penasihat undang-undang Special Project Division menjaga this 2.36 billion sampailah ke variation order. Dia panggil komite ke masa tu? Bukan, ETS. ETS. So from Rawang Ipoh. Jadi 4 main major contractor, kalau tak salah 36 subcontractor lah. Besar projek tu, berbilion-bilion tu. Besar sangat-sangat. Variation dia pun besar. Sebab itu banyak dapat duit kan masa tu? Tak ada. Saya dapat gaji je tu. Jadi menyelit sikit pasal ETS ni, saya sebenarnya hampa bila HSR ini ditarik balik. Tak jadi. Saya betul-betul hampa sebab saya menjaga train project ni Rawang Ipoh ni hands on. From the beginning of the contract tu, bila kita buat contract sampai masuk kontraktor semua, sampai Rawang ke Ipoh,
dan sekarang ni sampai ke Padang Besar. Oh. Jadi bila Datuk Najib nak membuat HSR, high speed rail, that is an improvement dari apa titik yang kita mula dengan ETS ni. Jadi malangnya, tapi saya rasa ECRL ke Pantai Timur menjadi kan. Cuma yang ke Singapura ni yang tak jadi. Ni saya tak tahu, dalam keadaan kedua ekonomi sekarang ni saya pun tak tahulah. Itulah. Jadi selepas saya di RB Hicom, saya menjaga Monsoon Cup. Kalau orang Terengganu dia orang tahu. Kap Pulau Duyung. Oh, Cup ini di Pulau Terengganu tu. Yes, itu pesta boat kapal layar. World Matching Race. Malaysia diberi hak untuk menjalankan macam Formula 1 kereta. Zaman Tuan Abdul ya tu. Yes. Betul. Masa tu apa ni ya Allah, Menteri Besar Terengganu bukan Idris Poyeh lah. Idris Yusof. Panggil Poyeh. Idris. Kita warga UMNO ni lebih suka panggilan apa? Poyeh. Jadi hebatnya Malaysia ni bukan saja kita ada Formula 1, kita ada Formula 1 sail match racing dekat Pulau Duyung tu. Lepas tu saya menjadi pengarah urusan dan CEO dekat CAF Trustee Berhad. Dan selepas itu saya renew balik saya punya license to practice dan di situlah Datin Sri Rosmah nampak saya dalam ruang bicara bernama dan saya pun memulakanlah saya punya langkah di mahkamah. Saya kan Datuk yang peguam bela tu jaga Datin di mahkamah. Saya peguam cara. Saya lebih suka peguam cara dan advisory work. Apa bezanya antara peguam bela dengan peguam cara? Actually dekat London ada separation. Kalau you advocate, you tak ada jadi solicitor. Tapi Malaysia is a dual function. Termasuk syari'i lagi tu? Syari'i tak ada. Dan itu separate. Kita kena ambil separately. Jadi saya peguam bela, peguam cara. I choose to just handle the peguam cara punya ni lah. Dan seperti mana Datuk kata tadi, saya juga penasihat undang-undang Persatuan Pandu Puteri Malaysia. I see. So, jadi banyak tak kes di mahkamah sekarang? Sebab ada pakai kamera remotely buat dengan judges, saya tak berapa suka. Sebab tu saya tak suka buat pembelaan. So yang buat pembelaan ni yang you nampak pergi court, tapi sekarang banyak dah buat dengan kamera. Tapi saya juga certified mediator dengan Bar Council. Jadi kalau kereta saya kena tarik, tak boleh jumpa dengan Cik Noh lah ya? Tak payahlah. Tak boleh lah. Tak boleh. Sebab viewer saya ni banyak ni tengah-tengah tenat dalam segala ekonomi negara ni. Oh iya ke? Bukan Datuk saja ramai ni. Betul. Saya dengar kita kan bila kita cerita pasal ekonomi ni yang kita nampak dan dengar selalunya parahnya Melayu. Jadi saya pun kadang-kadang melihat keadaan ini, adakah dasar-dasar ekonomi kita ni tak berjaya? Sebab kalau Datuk ingat Kongres Melayu yang pertama di tahun 1965. The first Malay Congress. Di mana rangkaian untuk menghidupkan ekonomi Melayu ni, perkongsian kek ekonomi negara. Exactly. Yes. Jadi dibuat, kalau nak tahu, adalah oleh UMNO. Sebab itu saya nak cerita malam ni kan. Sila. Banyak orang mengatakan, adakah UMNO ni relevan? Adakah UMNO ni masih orang kata apa, baguslah. Yang ada menghentamnya. Jadi sebelum kita buka bicara Datuk kan wartawan kan? Saya. Jadi Datuk tahu pasal framing saya NLP master practitioner tau. Don't frame me. Okay. So dalam NLP perkataan yang selalu dipakai, whoever sets the frame sets the game. Am I right? So, you tengok percaturan politik sekarang kan, siapa yang buat bising tu, bagi saya pertamanya tim kosong. Because an empty vessel makes the most noise. So, dia orang juga yang akan set the game. So, buat apa kita nak membiarkan dia orang set the game? Jadi, Datuk baca pantun tadi. Mengatakan, tak mengenang budi, tanam tak berbalas. Saya nak bercakap sebab
saya lawyer, saya suka ada note. Sila. Dia fakta-fakta ni. Sebab saya tak boleh ingat semua. Banyak sangat. Fakta klien pun nak ingat. Fakta nak bercakap dengan Datuk pun nak ingat juga. Jadi tadi kita cerita pasal the first tadi Cik Noh bercakap tentang Kongres Ekonomi Melayu. Yes, itulah saya nak berbalik ke sana. Jadi bila Kongres Ekonomi Melayu 4 hari bulan April. Ni kita bulan April yes, 1965. Di situlah pertama kalinya dicadangkan untuk ada Bank Bumiputera. Yes, betul. Bank Bumiputera masa tu kita ada authorized share capital 25 juta. Tak banyak. Yes, itu 1965. Ya. Saya nak tanya, siapa yang start Bank Bumiputera ni hingga ke hari ini adalah caturan CIMB Bank. If I'm not mistaken. Sebab dia bergabung dengan... Akhirnya menjadi CIMB Bank lah. Sebab lepas tu dia gabung dengan Bumiputera Commerce. Kan? And then akhirnya ke sini. Jadi jajaran ekonomi kita ni baru start ni. Saya nak start dengan banking dulu. Sebab orang bercakap pasal ekonomi. Because kalau you bercerita tentang siapa-siapa menteri yang ada sekarang lah, Miti ke, Noti ke, saya tak tahulah. Dan dulu ada menteri wayang ke, kewayangan ke kawah, tak tahulah saya. Lebih kurang lah. Bila saya nak merungkai cerita ni, saya nak memperingatkan kembali kepada rakyat. Tapi khususnya UMNO. Sama ada pemimpin ataupun akar umbi. Warga UMNO. Warga UMNO. Jadi selepas 1965 tu, Kongres Ekonomi Bumiputera, 1969 adalah Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Yes. Pengasasnya Tengku Razali Hamzah. Exactly. Saya nak mencorak ke sana lah. Because kita cerita pasal ekonomi. Siapa yang lebih pandai dalam ekonomi kalau bukan Tengku Razali Hamzah? Ini yang saya nak cakap. Kita dah ada expert lah. Tak payah yang di luar sana nak cerita. So, saya punya submission malam ni kan, the only person lah yang you all boleh, orang kata apa, mengharapkan kan, rely the brainchild yang memang cerdik pandai dalam ekonomi ni, bagi saya masih ada Tengku Razali Hamzah. Tapi biar saya habiskan dulu apa perjalanan ekonomi dari dulu sampai sekarang, siapa yang membuatnya. Kalau tidak membalas budi dan tidak mengenang budi, biar saya tanamkan balik cerita dia. Okay, silakan. So ada Perbadanan Nasional Pernas. Lepas tu kita ada insurans lah dari situ. Now, yang paling besar, Tengku Razali, kalau saya nak guna perkataan yang kasar, telah menghalau foreign holding. Apa foreign holding? Dalam peladangan dan tin mining. Kalau tak dibuat masa tu, apa ekonomi kita, pegangannya masih foreign. Masih lagi daripada barat lah. Masih lagi. Jadi dia mengambil you very good. You very clever. Samdabi, Guthrie, Highlands and Lowland. And then the tin mining. And then dahsyat tak, kita masa tu kita bekerja dengan Rothschild Merchant Bank. Because we have what they call it, the owner, masa itu Bumiputera Merchant Bank yang juga membuatkan perkara-perkara ini menjadi kenyataan supaya ekonomi kita dirangkumi dengan elok nak menjaga kehadapan. Because kita tak boleh ada hari ni tumbuh bunga. You kena tanam benih. You kena menanam benda yang elok, baru boleh develop. So saya nak tanya, kalau kita reset balik, push aside Bersatu, push aside PKR, siapa-siapa parti yang ada, you letak balik UMNO kat situ. Dan saya letak balik parti yang baru ni. Apa yang dia orang dah buat? Habis kena jual. Itu yang saya marah sangat. Tak, tapi Cik Noh lupa ni. Tengku Razali ni, one of it. Yes, apa lagi? Tak habis lagi. You're talking about the Petroleum Development Act 1974. Tapi you juga lupa Fleet Holding. Kita ambil Kenapa media kita mesti kontrol? Dari situ pun kita dah nampak. You see, orang tak nampak planning Malaysia. Apa hari ni kan yang berlaku adalah apa yang kita UMNO, please. Yang telah mencorakkan keadaan dari dulu sampai sekarang. Kalau tidak ada keadaan yang begini, tak ada Malaysia hari ni. So, bila kita bercerita tentang Petronas dan Fleet Holding, kalau Datuk tahu, duit yang set up Fleet Holding tu adalah duit personal Tengku Razali Hamzah. Betul kan? 655,000 cash tunai.
dia bawa pergi kepada Bank of Commerce, dia beli terus dah ni syarikat tu, Fleet Group. Nah, satu nak tanya lagi ni. Mungkin Cik Noh terlupa. Saya selalu bercakap bahawa orang mengatakan Tengku Razali itu ini. Saya kata jangan kita lupa. Orang yang bertanggungjawab, Cik Noh, mengambil alih. Sebab itu dia berperang dengan dunia barat. Dia berperang dengan The Seven Sisters. Dengan Shell, dengan Mobil, dengan Esso, dengan Exxon, dengan Texas sebagainya. Apabila waktu kita mencapai kemerdekaan, perjanjian dulu antara Malaysia yang ditandatangani oleh yang almarhum Tengku Abdul Rahman dengan Shell, selagi ada bulan dan bintang, minyak yang ada di perairan Malaysia ini adalah milik Shell. Tetapi dengan adanya Akta Petronas apa semuanya, maka Tengku Razali berjaya. Sebab itulah beliau menjadi musuh paling hebat di kalangan The Seven Sisters ni. Sebab itulah dari segi politiknya beliau cuba diadu domba kuasa-kuasa barat yang tidak mau melihat kita mengambil balik hak kita. Betul? Sila. Okay. So, kalau you tak pandang kepada nasionalisme di situ, di mana kita membela rakyat dan juga membela negara, dan hari ini dah lupa, cuma nak mengandu domba, membuat fitnah, adakah itu satu benda yang kita patut pay attention tu? Rasa ni buang masa. So, bila saya kaitkan Tengku Razali Hamzah, Alhamdulillah dia masih sihat, dia masih bersama kita. Datang pula lagi satu orang yang expert in economy, Datuk Seri Najib Razak. Itu anak didikan dia. Sebab Datuk Najib lepas balik daripada London, dia tu menjadi pegawai khas kepada Tengku Razali. Waktu Tengku Razali menjadi pengerusi Petronas. Betul. Kemudian waktu yang sama juga Tengku Razali adalah pengurusi kepada Bank Bumi Putra. Cantik. Sebab itu Datuk Seri Najib ni dia faham tentang ekonomi. Betul. Tapi sebab itu yang bawa mulia Tengku Razali selalu berkata kepada saya, dia kata dia memang dia yakin Tengku Razali Datuk Najib ni ada bakat berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata Tan Sri Muhyiddin ni pernah jadi timbalan dia juga, tapi dia kata pemalas. Itu kenyataannya. So itulah, jadi bila kita mengikut urutan, jadi jangan lupa sejarah, ini sangat penting. Dan orang sekarang datang tanpa tahui ataupun follow up kejadian dari mana ia bermula sampai sekarang. Tiba sekarang kononnya apa yang ada sekarang ni, dia orang pun nak menompang sekaki lah katanya. Kalau tidak ada UMNO pada masa itu, adakah ekonomi kita akan bahagia sehingga Datuk Najib lah, saya kira that is the cutting off point lah. Sebab kalau nak ikut GDP kita pada akhir tahun tu pun sangat bagus berbanding dengan sekarang. Tapi Cik Noh jangan lupa, sepanjang Tengku Razali jadi Menteri Kewangan, dia is the first Malay, anak Melayu pertama jadi Menteri Kewangan Negara. Sepanjang beliau jadi Menteri Kewangan, setiap kali bajet yang dibentangkan di Parlimen, semua bajet berimbang. Kita tak ada bajet yang berhutang. Sekarang bajet suka lintang pukang. Sila. Saudara, saya malam ni kita bersembang santai dengan Cik Puan Noh ni sebab beliau banyak membaca sejarah. Lawyer lah. Lawyer kalau tak baca sejarah bukan lawyer lah. Saya dulu ni tahu banyak sejarah ni sebab dulu saya nak jadi lawyer juga. Tapi hafasik ni lawyer lah. But you have become a fantastic lawyer. So kenapa saya keluarkan urutan sejarah ni dari segi ekonomi? Sebab sebelum saya menyusul kepada perbualan kita, ada dua benda yang menjadi titik persamaan di antara semua bangsa di Malaysia. Tak kira Cina, Melayu, India, Kadazan, Dusun, apa Sabah Sarawak, tak kira. Adalah isu ekonomi dan kesihatan. Lain tak usah cerita. So kalau pemimpin-pemimpin parti lain nak bercerita melompat sana sini, diorang tak ada masa nak tengok hal rakyat ni. Diorang lebih jaga tembolok diorang. Betul. So janganlah orang putih kata don't be swayed by it. So sebelum saya ke sana, bila saya menarik cerita Tengku Razali Hamzah dan Datuk Seri Najib tentang apa kepandaian diorang mencorakkan ekonomi negara, dan mereka masih orang kata hidup dan sihat walafiat dan masih boleh memberikan bakti. Kenapa nak membunuh orang yang ada kepandaian ini? Jadi di sini saya nak menarik perhatian Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Saya juga hari ini bawa perlembagaan UMNO. Okey. Saya tertarik dengan fasal. Dia perlembagaan ni tak lagi. Silakan. Saya nak menarik kepada fasal 9.8.1.5. Melantik ahli majlis penasihat UMNO.
Okey, dan berbalik kepada itu adalah prerogatif presiden. Betul. Jadi prerogatif presiden yang kita akan bincang nanti ada banyak. Jadi saya dengar juga Datuk punya sebelum ni Datuk buat live kan. Kenapa mengambil masa yang lama untuk bertindak? Yes. Itu satu persoalan yang saya malam ni nak urge the president lah. Kalau Datuk Seri melihat kepada 9.8.1 ya. Kepada perlembagaan UMNO ya. Dia mengatakan di sini Presiden 98.1.1 Presiden menjadi pemimpin utama dan bertanggungjawab menjaga kesempurnaan perjalanan parti. Nah, bila you bercakap tentang kesempurnaan, the perfection of parti punya affairs, that means Datuk Seri is your prerogative. You have absolute prerogative. Kalaupun Datuk tidak mahu merujuk kepada MKT pada bila-bila masa Datuk boleh melantik ni majlis penasihat ni. Saya dah sebut satu nama tadi. Orang yang paling hebat, kenapa tidak menggunakan kepandaian tapi sekarang ni Tengku Razali adalah pengurusi. Yes, pengurusi. Saya faham. That doesn't make it for him to be excluded or anybody yang baru boleh dipanggil masuk yang tidak ada kepentingan. Betul. Why don't Datuk Seri cuba formula ni? MKT ni yang mana yang kita dah nampak melopong, melompat yang atau sengit lah. Tak payah consult because there is nothing in the constitution that consultation ni dimestikan sebelum Datuk melaksanakan kesempurnaan parti. Prerogatif Datuk ada untuk membuat consultation dengan ahli yang Datuk boleh lantik. Ya, saya ingat ini sebab mungkin Datuk Seri Presiden ni dia tak mau dilihat sebagai seorang yang diktator ke, sebab kita sudah mengalami selama 22 tahun UMNO ditadbir oleh seseorang yang bersikapnya ala diktator. Betul. Saya kata I'm the law. Pada dia apa saja pun datanglah undang-undang macam mana pun, keputusan undang-undang itu I am the law. Sekarang ni dah berada balik ni. Sekarang ni dah mengending balik ni. Betul. Jadi mungkin saya yakinlah sebab ini Datuk Seri Presiden, saya cuba berhubung dengan dia hari tak dapat lagi. Oh ya. Saya dah berhubung dah seminggu cari dia ni. Saya kejar. Ini bukan minta maaf, bukan nak mengajar. Betul. Saya nak bagi pandangan sebab saya mengambil pandangan orang yang bercakap dengan saya juga. Ya. Dan saya nampak Datuk pun mengatakan, saya punya tengok dalam warga netizen, tak ada seorang pun yang kata jangan tarik. Mereka semua tarik. Tapi saya tak faham kenapa beliau masih lagi tersangkut-sangkut untuk melaksanakan nakkan kuasa perhimpunan dah bagi blank check lah. Betul. Kuasa ini diturunkan daripada cawangan. Cawangan bawa usul, bawa pergi ke bahagian. So bahagian dah bersetuju 145. Walaupun adalah menteri yang berada dalam kerajaan sekarang ni mengatakan ini ada orang diktik lah orang bila. Bagi saya is a nonsense punya allegation. Kemudian bahagian 145 bahagian dah mengatakan enough is enough. Hari ni Cik Nur lihatlah apa yang berlaku. Salah seorang majlis tinggi Parti Pribumi ni menyinggung lagi. Dia kata bahawa ahli-ahli UMNO dia kata kluster mahkamah. Dia kata binatang tu. Ini sikapnya yang membuatkan warga UMNO mana boleh terima lagi. So bila dia sanggup membinatangkan sama manusia ni, what type of people you are? Kenapa you nak hang on? Kenapa? Dan saya hairanlah, menteri-menteri yang ada sekarang ni tak malu ke? Tak malu ke kamu bersekongkol dalam satu mesyuarat, kamu berpandangan wajah dengan mereka-mereka yang kamu tahu nak bunuh UMNO, yang kamu tahu mereka tidak ikhlas, yang kesediaan memang tak ada, nol. Kesetiaan tak ada. Orang macam Mustafa Muhammad, Hamzah Zainuddin, ini semua kesetiaan pada parti UMNO is nol. Sebab tu mereka melompat. Okey? Orang macam Rosul, siapa lagi daripada UMNO yang melompat tu? Macam ahli parlimen Mersing. Dr. Latif semalam dia ada satu pentah pula dengan Dr. Mahathir semua. So orang macam ini kamu berhadapan dalam mesyuarat kabinet. Saya tak tahulah sebagai manusia lah, saya tak tahulah. Kalau saya rasa mau terbalik rasa meja ataupun mau file terbang. Jadi bagi saya yang peliknya di sini bila Datuk dah kata macam tu, bukan kita saja yang memerhati keadaan macam tu. Saya juga membawa masuk peribahasa Melayu kita.
Macam mana yang kerbau dengan lumpur terpalit semua? Dia seekor kerbau punya pasal masuk ke kandang tu, habis satu kandang. Yes. Setitik ni lah. Rosak. Satu susu ni satu belang rosak. Betul. Melayu dah, kita bidalan ni kaya dengan bidalan. Yes. Betul kata. Jadi bagi saya lah, ini sebab itu kluster menteri yang dimaksudkan oleh Ajakutankuasa Pimpinan Muafakat PBM tu, mungkinlah kluster menteri dia orang lah yang sama dengan dia, bukan kalangan yang berada. Yeah. Saya tengok tadi Zamil Ibrahim dia. Dia maki teruk. Dia maki habis. Itu bagi saya tak nak lah. Zamil, saya nak pesan saudara, kita jaga adab kita. Saya tahu saudara marah sangat dia, Zamil. Kalau saudara menonton saya punya live ni, saya minta sabar-sabar, brother. Kan? Kita ni bila kita bagi pencerahan, kalau kita nak orang macam itu, kadang-kadang bagi saya tak payah nak layan. Sebab itu saya sebenarnya, Cik Puan, Cik Noh, saya tak mau layan sebenarnya. Tapi kadang-kadang bila mereka memetik perasaan kita ni, geram juga. Saya nampak hari tu, mengamuk sakan tu. Saya tidak akan marah kalau mereka mengatakan begitu, tapi saya marah kalau mereka kata parti saya. Rumah betul. Saya nak dibakar, betul. Memanglah menjadi tanggungjawab saya. Lepas itu, bila saya marah kerana warga UMNO sendiri kadang-kadang buat tak tahu pada presidennya. Bapa di rumah. Itulah nak bercakap tentang akar umbi juga. Yes. So bahayanya di sini bila kita bercakap tentang kerbau bawa lumpur terpalit semua ni, kenapa bila orang dah gigit tangan dah nampak sah-sah ni depa nak pi mana kalau Kedah lah. Ya. Hampa ni kami dah tahu hampa nak pi mana. Sat hampa pi sana, sat hampa mai sini. Lepas tu bila dah mai belah sini, boleh kita bagi dia orang kata apa, platform UMNO pula. Dah tahu dia orang ni entah ke mana. Very dangerous lah Datuk Seri. Ya, saya tahu. Ini ahli akar umbi juga sudah merasakan bahawa suasana sekarang ni bahaya. Sebab itu saya katakan, apabila waktu saya melihat kepimpinan UMNO melalui Muafakat Nasional, masa itu Presiden tak ada. Yang mengerusikanlah Datuk Mahasan. Kemudian Setiausaha Agungnya waktu itu Tan Sri Anwar Musa. Bersama dengan Datuk Takiuddin. Di pihak PAS pula tu adalah Tuan Ibrahim. Kemudian 3 nak naik Presiden. Mesyuarat akhirnya memutuskan bahawa Parti Perubumi menyertai Muafakat Nasional. Waktu itulah saya start membangkang, saya menyatakan bahawa ini adalah satu tindakan anda mengundang ular berbisa untuk tidur dalam kelambu. Tunggulah masa anda kena pagut. Nah sekarang ni dia akan memagut. Bisa ular itu. The poisonous snakes. Reckless lah kalau yang paling bisa sekali tak. Jadi kamu undang masuk dalam kelambu kamu. Itu saya tak faham. Saya tak faham sebab saya rasa dari segi saya rasa adat kot, bukan agama kot. Kalau kita dah tahu musuh tu dekat cucur atap pun tak boleh masuk. Betul. Sebab itu yang Muhammad Tengku Razali berpesan. Saya jumpa dengan beliau kadang-kadang makan tengah hari. Dia kata kenapa? Dia kata sebab dia kata dia tak nampak lah. Cuma dia bila adanya PAS dia kata dia setuju, dia kata baik, dia kata beliau hadir waktu kita menandatangani piagam Muafakat Nasional. Cik Noh, saya ada di situ. So dia kata mudah-mudahanlah. Tetapi dia dah bagi peringatan. Dia kata PAS jangan main kayu tiga. Dia dah bagi tahu dah. Tapi dia ialah seorang Tengku Razali ni is a real statesman. Is a real demokrat. Saya banyak sangat respect dekat dia. Satu orang tapi cakap-cakap dia cakap orang berilmu. Dia banyak sekarang ni dia orang tak pandang. Tak pandang satu tak dengar kot. Contoh sebagai contoh 5 bulan dulu dia kata ahli-ahli Parlimen UMNO stop it. Tarik sokongan daripada PBM. Akhirnya pun orang kata Tengku Razali jangan campur tangan ke Datuk Musa. Oh tak boleh. Beliau sebagai penasihat. Dia penasihat dan dia veteran dia. You all ada ke tahun 1965 tu? Ke mana ni? Di Lautan Khalzum ke maknanya. Perjalanan dia tu lagi arif lah. So kepada yang wannabe new kids on the block pergi main jauh-jauh lah please. Saya ni Cik Noh, kita baru pertama kali live begini. Sebenarnya saya juga ada buku apa yang saya tulis tentang rahsia yang terpendam. Tak tahu tak ada lagi dah habis kot rasanya. Laku. Bukan jadi di situlah bagaimana Tengku menceritakan, yang Muhammad Tengku Razali menceritakan banyak cerita-cerita yang orang tak tahu, the hidden stories. Punca kenapa dia tak percaya pada Dr. Mahathir, kenapa dia challenge Dr. Mahathir. Banyak orang tak tahu. Orang ingatkan dia ni kemaut kuasa. Dia bukan orang kemaut kuasa. Cik Noh tak tahu. Apabila waktu kita menghadapi krisis langkah Sheraton. Banyak orang lupa tu.
bahawa waktu itu istana memanggil ahli Parlimen UMNO semua pukul 2.30 petang. Tengku Razali berada di istana pukul 11 pagi. Dan Tengku Razali berjumpa dengan orang di istana. Dan istana cakap, kalau macam ini, dia kata, ya ahli ajalah dia Perdana Menteri. You know what Tengku Razali say? Dia kata, tak boleh. Sebab kita UMNO dah memutuskan supaya diadakan pilihan raya. So, I vote. Tengku Razali satu orang ni, ini satu hal. Kadang-kadang saya marah dengan Tengku Razali. Dia satu orang yang luruh macam ruler. Kalau naik kereta dengan dia, kalau dia ajak saya pergi Ipoh ke, nak pergi ke Johor ke, dia kata, Tok, jom kita pergi Ipoh. Ada puncher apa semua, tak apa ku. Patik rasa, Patik bawa sendirilah. You know why? Kenapa? Dia akan pastikan driver dia akan bawa kalau jalan 110 lah. Allahu Akbar. Ini orang kata apa? Lebih lurus dari bendul. Memang dia lurus. Dulu masa semangat 46 dulu, saya bukan bersama dalam semangat 46. Jadi saya masuk tim A. Saya tegak terus terang. Waktu saya skop muda. Tapi walaupun you tim A, masa tu you ada trace ke? Kenapa jadi tim A dengan tim B ni? Kita dibohongi. Itulah dia. You tak tahu yang Fleet Holding punya punya yang itu Puan Marina. Exactly. Dah dah dijarah dari 500 juta aset masa tu. Last kita punya interest rate 3 juta pun tak terbayar. Mana pergi duit tu? Siapa yang punya kerja? How did it happen? A and B. Cuba teliti. You tahu sendiri. Jadi waktu itu itu yang Hajah Marina Yusof waktu itu sebagai ahli Majlis Tinggi UMNO, dia buat kajian, dia buat tindakan, tetapi apa nak buat dalam keadaan begitu, dia boleh berusaha lah kan. Tetapi dalam macam mana pun, tapi Tengku Razali dia melihat benda begitu sesuatu legasi yang diwujudkan, dia asaskan. Dia buat benda tu bukan untuk diri seorang. Yelah, semangat 46. Tahun UMNO didirikan. UMNO dilahirkan. Kalau dia songsang, sorry. Kalau betul, kalau songsang lah. Tak, ini tak akan berlaku. Sebab apa? Yang buat benda Tengku Razali ni, dia punya mentor, banyak orang tak tahu. Saya tanya dengan dia, who is your mentor actually in politics? Sebab dia baik dengan Tengku Abdul Rahman, maklumlah sahabat kerabat istana kan. Sebab dia panggil almarhum Tengku Abdul Rahman sebagai tok ayah. Lepas tu dia memang rapat dengan almarhum Tun Razak. Tapi Tun Razak ni rapat dengan almarhum ayandanya. Kerana waktu itu kalau dia pergi Kelantan nak datang Kuala Lumpur, dia akan singgah bermalam di Lipis. Waktu itu pejabat dan Menteri Besar Pahang berada di Lipis. Ini kita sembang santai ni. Memang. Ini dalam garden untuk information saya dekat garden. Gelap di belakang. Okey. Suka-suka santai-santai. Okey. Nyamuk. Alah. Kita ni okey. Jom. Tak apa. So jadi dia bermalam di Lipis. Jadi waktu itu Tun Razak sebagai Menteri Besar Pahang. Jadi almarhum ayahandanya iaitu Tengku Hamzah juga Menteri Besar Kelantan. So that's why he become very close dengan Tun Razak. Tetapi bukan dia punya forte in politics. Saya tanya dengan dia kata dia punya guru dia yang sebenarnya adalah Tun Dr. Ismail. Sebab itu dia menentang all this korupsi. Dan dia satu orang yang tunduk kepada kehendak perlembagaan. Dan sebab itu waktu bangunan UMNO, waktu itu dia MCA sudah pun mendirikan bangunan MCA Jalan Ampang. Maka bermesyuaratlah pimpinan-pimpinan UMNO yang dipengusikan oleh Tun Dr. Ismail waktu itu. Dan beliau sebagai bendahari UMNO. So Datuk Almarhum Senu Abdul Rahman dia kata MCA nak buat bangunan, malulah kita ni bangunan UMNO yang ada 3 tingkat je Datuk Abdul Rahman. So buat keputusan nak buat bangunan. Bila saja nak buat bangunan, what Tun Dr. Ismail said, siapa ambil mana-mana tanah kerajaan saya tangkap. Kerana waktu itu Dr. Ismail adalah Menteri Dalam Negeri. Dia kata sebagai pemimpin negara, pemimpin kerajaan, kita tak boleh ambil tanah rakyat. Akhirnya Tengku Razak kata Tun I baru beli satu tanah lagi, dia kata dekat kawasan tu adalah kawasan dekat Kampung Maxwell. Orang panggil Kampung Mengali. Sebab kenapa panggil Mengali? Sebab tanah itu milik satu orang Mengali. Dia kalah judi juga kat Tengku. Ini cerita benar. Maka dia kalau kita ginilah Tun, dia kata kalau setuju, dia kata ambillah tanah ni. Yang dia beli. Inilah pengorbanan ni. Tak ada langsung. Yes. Tapi apabila nak dibuatkan satu perjanjian, mestilah nak pindah. Tak mesti ada perjanjian apa-apa. You lawyer kan? Yes. Mesti ada some token tu kan? Itulah RM10 tu. $10. Tanah yang sekarang ni naiknya PWTC, adanya Pan Pacific, adanya The Mall dan sebagainya. Nilai yang beratus-ratus juta tu. Betul. Sekarang ini
Tapi Tengku Razali bagi percuma pada UMNO. Dan ini beliau nafikan. Betul. Bukan beliau nafikan, dinafikan oleh warga UMNO. Yes. Satu hari saya pernah berjalan dengan beliau di bangunan UMNO. Saya kata, "Ku tengok gambar-gambar yang ada tu, mural apa semua. Banyak gambar Tuan Mahathir, biarlah," dia kata. "Saya tak ada jasa," katanya. Saya rasa belas hati. Sedih. Saya baru cerita ni jasa-jasa dia ni. Sila. Ini kita tak sama adalah. santai. Tak adalah. Jadi ini legal point of view seorang peguam. Saya Cik Noh, saya tak kenal dia rapat pun tiba-tiba okeylah. Kita berkenalan, bercerita okey. Even PNB pelaburan. Siapa masa tu nak memikirkan memberi pelaburan kepada Melayu? Saham. Orang Melayu tak main saham waktu tu. Yes. Nak pergi cari remiser lah, nak tolak fees lah apa. Seingat saya kalau sekitar tahun 78 lah, saya ingat waktu tu saya dah mula masuk dalam dunia kewartawanan. Saya ingat lagi kadang-kadang tu orang tutup radio lah bila ada laporan saham. Saham Haupa, sini 40 sen, susut 3 sen, naik 4 sen. Tapi Tengku Razali, dia orang Perak kata pedok. Dia buat juga. Akhirnya baru orang tahu the importance of caturan di bursa saham. Satu. Yang kedua saya tanya kat dia, "Ku, bila you buat Bank Bumiputera ni kenapa?" Dia kata dulu orang awang Melayu kita ni simpan duit bawah bantal. Jadi kalau rumah terbakar habis. Dan lepas tu bila nak berniaga, you need a bank. Yes, you Without need the bank, capital. You tak ada bank, you tak akan dapat kemajuan. Itulah beliau mengasaskan Bank Bumiputera. Berapa modalnya Cik Noh? 25 juta. 25 juta saja. Itu yang pernah saya ceritakan, baru ada orang jumpa Tengku Razali nak pinjam duit. Nak bawa masuk kereta apa semua tu. Dia kata, "Berapa banyak syarikat ni?" Ada lebih kurang 20. "You nak pinjam berapa?" Dia kata nak pinjam 5 juta. Habis kalau 20, 100 juta. Sedangkan modal Bank Bumiputera pun 25 juta. Tak boleh. Tapi dia ada cara dia. Akhirnya semua mereka-mereka yang mengimport kereta itu dapat hidup sampai hari ini. Itu cara beliau sentuhan-sentuhannya. Dan saya berbalik kepada Petronas. Hari ini, Cik Noh, suka tak suka, kita kena terima hakikat. Without Petronas, kita tidak akan ada macam mana apa yang kita ada negara kita ni. Saya warga yang dilahirkan di kampung. Saya perkampungan nelayan. Saya orang Perak. Di kampung saya dulu bila sekitar dalam tahun 72, 68, 69, 70. Saya ingat lagi bila nak buat jalan raya tu ada lori macam traktor tu. Kita panggil kereta lori cekodek. Macam backhoe lah, tapi dia panjang apa semua. Berkerumun anak-anak. Bila dia jatuhkan pohon kelapa tu, cari umbut kelapa lah. Waktu itu saya melihat pembangunan berlaku. Dan lepas itu bila yang mula Tengku Razali bersama dengan Taib Andak mewujudkan Felda. Tidak lain tidak bukan harapan Tun Razak supaya perkongsian ekonomi ni, ekonomi dikongsi. Saya nostalgic tau bila kita tengok pengorbanan UMNO yang telah berjasa banyak kat negara ni, bukan saja untuk orang Melayu MCA, MIC dan juga bangsa lain. So berbalik kita kepada keadaan hari ini Datuk, sangat menyedihkan bila kita Datuk sentuh tadi tentang Petronas masa Datuk Najib meninggalkan office lah kita kata berapa juta Petronas ada duit Petronas 700 lebih juta kot. Bukan bilion. Bilion. Hari ni saya tak sempat nak check tadi. Dah berhutang. Oh ya ke? Kita berhutang pula kerajaan sekarang ni. Itu malam besok saya akan cerita dengan kawan lah. Kan? Jadi macam kita nak kata lah orang lain yang buat kerja hampa main menerai, hampa melingkup pula. Itu keadaan. Itulah jadi. Cuma sekarang ni sebelum kita beralih, saya nak tanya dengan Cik Noh tadi. Saya terlari jauh topik ni. Saya nak tanya Cik Noh because you hadir. Waktu malam keputusan pilihan raya tu saya bersama dengan Yang Tengku Razali. Di rumah beliau dekat Langgak Golf. Langgak Golf. Jadi sambil makan mi tu apa semua tu saya nampak dia murung. Saya tanya dekat Tengku, kenapa kau murung? Dia kata, is it going to be the end of kita punya predominan? Tengku tapi dia tak menangis lah. Tapi Tengku ni satu orang yang kuat jiwanya. Dia kata Datuk, ingatlah bahawa kita sekarang ni menuju ke era yang tidak menentu. Itu dia cakap kepada saya. Dan saya nak tanya dengan Cik Noh, waktu itu macam mana kedudukan Datuk Najib menerima keputusannya? Datuk Najib. Itu malam bersejarah tu. You are there? I was there. I was a witness. I was a witness. Very sad lah. Datuk Najib. Pukul berapa dapat tahu kita kalah semua? Saya tinggalkan Taman Duta lebih kurang 4 pagi. Okey. Tapi
saya rasa keputusan ni dengan orang-orang yang datang nak menasihat ke, pun nasihat ke dalam pukul 12, pukul 1, pukul 2 tu. Oh, dah tahu dah. Dah. Tapi kalau Datuk perasan masa tu, tidak ada every year kan, bila ada pilihan raya kan, akan ada tally of votes. Tapi malam tu tak ada tau. Kalau you tengok dekat TV, tak ada because kita nak mencari kerusi mana kita kena call. Jentera-jentera tu. Keputusan raya tu tak dapat selari. Yes. I tak tahu kenapa dia tak ada telecast. You perasan tak? Kalau saya salah, I stand corrected lah. Betul. Tapi kita memang masalah malam tu, orang tu on the phone, orang ni on the phone, berapa kerusi kita menang, berapa tu yang saya kata dalam temu bual saya dekat PAU tu. Yang kita gunakan jentera nak mencari berapa kerusi yang kita ada. Sabah, Sarawak and all that. Jadi, berbalik kepada apa yang saya nampak malam tu, you boleh dengar needle drop, pin drop. Punya silent kat dalam tu. Sepi Punya sepi dengan hibanya. Sebab malam tu, malam yang orang kata apa, saya ni nak berpuisi dengan, it's like malam yang sayu, very quiet, very, orang kata mood dia tu kan, macam saya biasa dengar Allahyarhamah Aisyah Ghani. Dia rasa masa zaman perang kesedihan rakyat, kesusahan tu dia rasa pokok-pokok pun tak berbuah. Saya terbawa keadaan macam tu tau. Heningnya malam tu kan, kesedihan tu saya tak tahu nak katalah sebab kuasa kita dalam 6 dekad 60 tahun memerintah negara dengan corak yang dah cantik kan. Tiba ada pula orang nak try. Ini kalilah cuba-cuba. Inilah nasibnya. So berbalik kepada feeling, saya tak boleh komen apa perasaan Datuk Najib, tapi dia ada buat satu speech dekat satu conference demokrasi. Dia kata malam tu malam yang dia paling sedih lah. In English, if I have the speech, I boleh baca, tapi I tak tahu. Something like that lah. Dan saya nampak memang kesedihan semua orang yang berada kat dalam rumah tu. Tak tahu, sampai kita tengok, kita tak boleh cakap. Macam you look at me, I look at you, sayu tu tak terucap. We lost. Yes, memang tak terucap. Cuma satu benda sajalah waktu itu. Saya berkali-kali saya katakan, kalau Datuk Najib ni satu orang yang tricky, politician. Saya selalu katakan bahawa my master, guru saya, dia mengatakan politik is the art of deceiving mankind. Dia bukan the game of impossible. It's the art of deceiving. Okay? Kalaulah Datuk Najib apply the art of deceiving, waktu itu dia boleh scheme of thing. Memang dia boleh sepatutnya mana-mana yang menang apa semua tu. Katalah kita dapat malam tu kita dah menang 79. 79 seats, okay? Tapi boleh beli apa sebagainya? Tidak. Boleh. Boleh satu. Lagi satu, sorry masa tu dia still Perdana Menteri tau. Belum diserahkan kuasa. Belum. Until the time dia serahkan surat ke apa, baru kuasa dia tak ada. Betul. Tapi kenapa within a few hours dia accept, dia concede dan diserahkan kepada demokrasi. Dia menerima. Dia ada true demokrasi. Tidak ada dragging the next day. Itulah satu jiwa besar. Orang nak kata apa pun katalah bagi saya. Soal bagi saya apa yang berlaku sekarang ni, ini perbicaraan dan sebagainya, sebab itu saya tak mau komen. So let the court decide. Kalau kita boleh komen, kita ada contempt of court. Saya tak mau buat begitu. Saya pun tak nak. Sebab kita ni separation of power, kita ada executive, judiciary. Masing-masing ada bidang teruslah. Tapi persepsi rakyat memang sekarang ni teruklah bahawa dilihat bahawa separation of power tidak berlaku. Tapi balik kepada tentang kedudukan begitu, saya teringat kerana dalam promo saya tadi saya mengatakan bahawa 1969 bulan Mei juga. 1969 bulan Mei pada tanggal 11 Mei apabila UMNO perikatan waktu itu tidak boleh membentuk kerajaan di Selangor. Bukan federal tau. Bukan federal, only di Selangor. Kita hilang kerusi kuasa di Pulau Pinang, kita tak boleh membentuk kerajaan di Perak, kita kalah di Kelantan, dan juga tak boleh membentuk kerajaan di Terengganu. Maka berlaku satu benda yang tidak diingini, okey? Zaman itu zaman Tun Razak. Okey, dan jadi akhirnya Tun Razak membuat satu political, dia panggil political Magaran. Dia buat wujudkan Magaran. Bagi saya itulah pertama kalinya perubahan politik ni, jajaran baru politik ni, apa dalam bahasa Inggeris dia selalu sebut tu, political insight apa entah saya dah tua ni. Jadi itulah perubahan pertama yang Tun Razak buat, mewujudkan Barisan Nasional.
Okay. Dan sekarang ini apabila kita mengalami kekalahan kali kedua pada tanggal 9 Mei 2018, maka pengganti Datuk Seri Najib iaitu Datuk Seri Zahid. Jangan lupa Datuk Seri Zahid, Presiden UMNO, adalah bekas usaha politik kepada Datuk Seri Najib. Beliau juga adalah timbalan Presiden kepada Datuk Seri Najib. Dan beliau mengambil alih memangku jawatan Presiden Datuk Seri Najib. Tentulah ada perbincangan. Maka berlakulah saya katakan bahawa jajaran baru dalam politik yang diwujudkan oleh UMNO itu mewujudkan muafakat nasional. Tetapi malangnya sekarang ni unjuran jajaran baru yang diwujudkan oleh Datuk Seri Zahid Namidi, UMNO buat benda begini sudah terhalang apabila you mengundang ular sawa besar. Bukan ular sawa, ular berbisa masuk dalam muafakat nasional. Kalau tidak, bila diwujudkan saja muafakat nasional, waktu itu adalah merupakan gegaran yang paling besar kepada Pakatan Harapan waktu itu. Semua orang takut. Kerana kalau ada pilihan raya, muafakat nasional, rempuh mana-mana saja. It is not tsunami. Inilah rempuhan ombak yang paling besar yang berlaku. Tapi akhirnya mereka berjaya untuk memecahkan muafakat nasional. This is dia punya game dia orang. Ini scheme of thing yang dilakukan oleh Presiden PBM. Dan sekarang ini bila dah berlaku tu, now the ex-president pengurusi PBM ni, Dr. Mahathir dah balik-balik. Ini yang orang tak nampak. Dia don't see what this, tapi Tengku Razali dah nampak. Sebab itu Tengku Razali kata, dia okey duduk sematah dengan Dr. Mahathir. Dia tengok sebab dia nak tengok macam mana you punya game. Sebab itu dia kata tarik sokongan. Tengku Razali dah bagi kenyataan bahawa ahli UMNO, MP UMNO get away. Because sekarang ni ular ni nak mematuk dah ni. Sebab kita mewujudkan muafakat nasional untuk merempuh kembali mengambil balik kuasa di Putrajaya. Waktu itu UMNO dengan PAS. Come what may, kita boleh menang. Ini merupakan, I always say, Cik Noh, it is the last nail of the political coffin to the Pakatan Harapan. Itulah paku terakhir kepada keranda politik PBM. Tetapi kerana ada orang macam Anwar Musa, ada orang macam ini Syahidan Kasim yang bangang tentang politik. I'm told to say, tak faham mengkaji dan melihat apa yang dinyatakan Tengku Razali itu sebagai pandangan orang tua lah kononnya. They don't see about that, they don't respect. Ini yang kadang-kadang saya marah, they don't respect the new idea. Itu keadaannya. Dan saya kadang-kadang saya bising juga bila saya benda itu tinggi nada saya. Kan? Because saya melihat kadang-kadang to them, dia memandang Tengku Razali ni enteng sangat. Kerana why? Sebab dia satu orang yang dia buat kerja satu. Itu saya heran. You have a gem of pemata yang I tak tahu nak cakap lah. Very precious lah. So, saya sarankan kepada Akar Umbi, kepada ahli warga UMNO, sudah-sudahlah dengan orang kata apa, memihak kepada traitor is what? Traitor? Pengkhianat. Pengkhianat. Kita tak nak pengkhianat. Cukuplah kita mengamalkan retorika politik. Yes. Tak perlu. Kalau kita lihat balik, kita masih relevan, kita masih kuat dan kita masih boleh bersama. Tetapi kita mesti jati diri kita tu kena ada pengorbanan diri yang Dan berbalik kepada pengorbanan tadi, Datuk dah kata Tunku Razali dah berkorban duit dia sendiri. Duit dia, reta dia. Sama dengan Tunku Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman, banyak orang tak tahu. Saya nak bagi tahu sikit pencerahan. Bahawa Tengku Abdul Rahman, waktu bila dia dah pencen, satu hari itu dia tak ada duit. Dia tak ada duit, lepas tu dia cek dengan pegawai dia tu, tiba-tiba tengok dalam bendel 1,000. Dia suruh cek mana mai 100,000 rupa-rupanya almarhum Tun Datuk Mustafa. Tun Mustafa masukkan duit. Sebab Tun Mustafa tahu Tengku Abdul Rahman tak ada duit. That is how kita punya pemimpin dahulu. Betul. Ini cerita bukan cerita main-main. Saya tahu sebab saya punya grandfather, saya kata tadi, ADC kepada Tunku Abdul Rahman. Jadi ada duit. Jadi saya orang Kedah. Lepas tu Tunku bila dah merdeka, Tunku lantikkan grandfather saya menjadi duta kecil ke Songkla. Masa tu Thailand. Thailand Songkla. So, but anyway, nak menceritakan kenapa saya mengingatkan ahli-ahli UMNO, tolong kita saja yang akan menyelamatkan negara ini. Please, itu satu pencerahan dan plea. Orang kata apa? Satu permohonan, permintaan. Satu harapan lah. Satu harapan. So, berbalik kepada titik yang kita harus
bagi kita lah, be mindful of lah. Benda lain you tak sangkat pot lah. Ekonomi dan kesihatan. Now, Yes. okay, now kesihatan dia orang kata, darurat ni sebab kesihatan. Kalau you check, ini pun saya bawa ni. Ya. Perlembagaan Malaysia. Yes. Untuk security dengan ekonomi. Dua saja. Ekonomi dan security. Mananya COVID-nya. Okey, you boleh masuk dalam essential law. Faham. Tapi sekarang, ke mana, di mana dan walaupun katalah kita ambil keluar kesihatan kan, tak ada kerajaan buat apa-apa, orang kata apa, policy ke apa, kita ada WHO, kita ada PBB, pertubuhan grup peguam nak saman WHO sekarang ni. Yes, so we still have that. Tapi ekonomi hanya kita saja yang boleh menyelamatkan negara kita. Rumah kita saja yang ada dapurnya. Yes. Rumah kita saja yang ada periuknya. Yes. Rumah kita lah yang tahu kita nak makan ikan atau nak makan dagingnya. Yes. So the key point to here, the economic wizard ni ada dengan UMNO. Ya. Please understand that. You want to save the country, you please be with UMNO. Akak Umbi, tolonglah jangan ikut pengkhianat. Ya. Ni dah 10.30. Tak apalah, dia ni ini lawyer ni dia saudara, saya tak dapat nak cakap lebih kerana diingat oleh program kita, dia kata 10.30. So kita jumpa lagi malam besok. Saya akan memberi pencerahan berhubung dengan kedudukan ekonomi negara kita. Saudara, selamat bersahur, selamat menjalankan ibadah puasa, kentalkan diri kita. Kitalah yang akan mencorakkan masa depan negara kita, bangsa kita dan anak cucu kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bersahur. Sekian, terima kasih. Terima kasih.